Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Selini Alasin dan juga para penonton. Hari ini, saya Tarishini Ana Perempuan Murti akan melaksanakan tugasan kedua kursus PRKA 3012 iaitu pembentangan RPH. Dan ini adalah RPH yang saya sediakan semasa tugasan satu kursus ini. Mata pelajaran yang dipilih adalah Bahasa Melayu dan golongan sasaran yang dipilih pula murid tahun 4 ataupun kelas 4 perdana. Terdapat RPH ini akan dikuasakan pada hari Rabu 23 Mac 2022 bermula pada jam 8.30 hinggalah 9.30 iaitu selama 1 jam. Dan tema dipilih semasa RPH ini dibina adalah jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Tajuk yang saya pilih untuk RPH ini adalah Identiti Nusa, Rakyat Berbudi Bahasa. Kemahiran berfokus pula aspek tata bahasa dan standard kandungan ataupun SK yang ditentukan adalah 5.2, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran ataupun SP yang dipilih adalah 5.2.2, memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks kata majmuk bebas. Seterusnya adalah objektif pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru semasa PDP ini berlangsung, iaitu pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berkeupayaan pertamanya menyebut semula sekurang-kurangnya 3 nilai murni berbentuk kata majmuk bebas yang terdapat dalam lagu Budi Bahasa Budaya Kita dengan tepat. Yang kedua pula, menulis sekurang-kurangnya 2 kata majmuk bebas dalam skrip dialog mengikut situasi ataupun konteks yang diberikan oleh guru dengan betul. Seterusnya adalah sistem bahasa yang diberikan penekanan sepanjang PDP ini berlangsung adalah tata bahasa iaitu morfologi kata majmuk bebas. Kedua adalah sistem ejaan, ketiga pula kosakata dan akhirnya adalah sebutan dan intonasi. Kurikulum ataupun elemen merentas kurikulum yang diintegrasikan melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang semasa PDP ini berlangsung. Terdapat 8 elemen yang saya gabungkan melalui aktiviti-aktiviti dalam rancangan pembelajaran ini. Pertamanya adalah ilmu, iaitu ilmu muzik dan juga pendidikan moral diintegrasikan semasa set induksi dan juga langkah-langkah yang lain. Seterusnya adalah nilai murni, iaitu nilai-nilai seperti hormat menghormati, semangat bermasyarakat, kasih sayang, kerjasama, kesyukuran, rasional dan bersopan santun dapat dipupukkan dalam diri pelajar melalui RPH ini. Seterusnya adalah bahasa. Aspek sebutan, tata bahasa, istilah dan laras bahasa diberi penekanan sepanjang PDP ini berlangsung. Seterusnya adalah elemen kreativiti dan inovasi di mana dapat dilihat melalui aktiviti penghasilan skrip dialog dan juga komik ringkas. Seterusnya terdapat 2 kemahiran yang dititik beratkan dalam pedagogi abad ke-21 iaitu kemahiran komunikasi dan juga kemahiran kerja berpasukan digabung jalinkan semasa aktiviti PDP ini berlangsung. Akhirnya adalah pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat di mana pelajar melakukan pembelajaran kendiri menerusi Google Slides yang disediakan oleh guru dengan pelbagai bahan ataupun daripada pelbagai sumber. Seterusnya adalah mengenai strategi pengajaran dan pembelajaran yang diaplikasikan ataupun yang ingin diguna pakai oleh guru sepanjang aktiviti PDP yang dirancang ini berlangsung. Pertamanya adalah kemahiran berfikir yang merangkumi elemen menghubung kait, merumus, menjana idea dan mereka cipta. Alasan pelbagai pula merangkumi elemen verbal linguistik, muzik, kinestetik dan ruang visual turut serta terlibat dalam perancangan RPH ini. Ketiga pula, kemahiran belajar cara belajar seperti mengumpul maklumat dan memproses maklumat melalui video ditayangkan diaplikasikan selain kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT
yang diamalkan dalam RPH ini. Contohnya mengaplikasi, menganalisis dan mencipta. Seterusnya, sebagai kaedah pembelajaran pula terdapat dua kaedah pembelajaran yang diintegrasikan sebelum, semasa dan juga selepas PDP ini berlangsung. Contohnya pembelajaran kontekstual, iaitu pelajar digalakkan aplikasikan budaya berbudi bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Dan keduanya pula pembelajaran akses kendiri. Kebiasaannya kaedah pembelajaran ini berlangsung selepas aktiviti PDP ini berlangsung di mana guru akan mengedarkan kod QR untuk pelajarnya mengakses ruang Google Sites yang disediakan bersama dengan bahan-bahan nota dan juga latihan daripada pelbagai sumber. Bukan itu sahaja, guru juga akan membuat dokumentasi secara rasmi ataupun tidak rasmi dengan memasukkan bahan-bahan yang beliau gunakan semasa PDP ini berlangsung supaya murid-muridnya dapat membuat pembelajaran kendiri dan juga mengimbas kembali apa yang diajar oleh gurunya. Teknik yang digunakan ini juga pendekatan tematik. Dalam didik hibur, aktiviti drama seperti improvisasi ataupun main peranan dirancang. Dan seterusnya sebagai pendekatan tematik seperti sedia maklum, tema pembinaan RPH ini adalah jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Bahan bantu mengajar yang diguna pakai sepanjang aktiviti PDP ini berlangsung. Terdapat 7 jenis bahan bantu mengajar ataupun BBM akan cikgu gunakan sepanjang PDP ini. Dan kemudiannya pengetahuan yang sedia ada pada pelajar adalah murid mengenali konsep serta ciri-ciri ataupun perbuatan berkaitan budi bahasa dengan teliti. Izinkan saya untuk menerangkan apakah aktiviti-aktiviti yang disediakan secara berperingkat dari awal hinggalah ke akhir sesi PDP ini berlangsung secara terperinci. Dan sedia maklum, pengajaran dan pembelajaran guru akan dimulakan dengan pengurusan bilik darjah supaya guru dapat memastikan pelajar-pelajarnya dalam keadaan sedia untuk meneruskan PDP pada hari tersebut. Seterusnya adalah set induksi. Masa sebanyak 6 minit diperuntukkan untuk melaksanakan set induksi ini. Cara pelaksanaannya, lagu budi bahasa budaya kita akan ditayangkan dalam televisyen pintar kelas. Dan selepas paparan lagu ini, murid-murid akan menyanyi bersama tayangan video tersebut supaya murid dapat menghayati lirik lagu tersebut dengan sepenuhnya dan juga mereka dapat memberi tumpuan 100%. Dan selepas aktiviti tersebut, guru akan mengadakan sesi soal jawab setelah murid memerhatikan video tersebut. Contoh soalan adalah, murid dikehendaki senaraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam lagu ditayangkan. Dan dalam soalan ini juga guru akan membuat penilaian terhadap objektif pertamanya di mana murid-murid dihendaki untuk menyebut semula sekurang-kurangnya 3 nilai murni yang berbentuk kata majmuk bebas. Dan soalan kedua pula, pada pendapat anda, betul ke amalan berbudi bahasa menjadi identiti bangsa Malaysia? Dan mengapa? Dalam soalan ini pula, guru mula mencungkil kemahiran berfikir secara analitik murid-muridnya. Murid dikehendaki untuk menjawab soalan cikgu dan juga perlu memberi alasan mengapa mereka setuju ataupun tidak setuju dengan soalan cikgu ataupun dengan amalan berbudi bahasa. Dan ini adalah pautan yang berkaitan dengan video muzik akan dipaparkan oleh guru dan kemahiran berfikir yang menjadi keras pada set induksi ini adalah menghubung kait. Dan seterusnya, kemahiran belajar cara belajar yang diaplikasikan adalah memproses maklumat di mana murid akan mengumpul data melalui semua deria. Contohnya, dalam aktiviti ini murid perlulah menggunakan deria penglihatan dan juga pendengaran mereka secara maksimal. Seterusnya, dalam aktiviti ini juga pendidikan muzik dan juga pendidikan moral digabung jalinkan. Seterusnya, nilai-nilai seperti hebat tinggi, bertimbang rasa, ramah mesra, kasih sayang dan juga hormat menghormati turut dipupuk dalam diri murid. Dan seterusnya adalah pembelajaran kontekstual di mana
Murid dapat menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengalaman hidup sebenar mereka dan mereka dapat menggunakan pengetahuan lepas ke situasi yang baharu. Guru akan menggabungkan jawapan-jawapan muridnya untuk menghubungkaitkannya dengan tajuk pelajaran pada hari tersebut iaitu identiti nusa rakyat berbudi bahasa. Seterusnya adalah langkah 1. Masa selama 10 minit diperuntukkan untuk guru menyelesaikan langkah ini. Cara pelaksanaannya adalah tayangan video animasi akan dipaparkan pada televisyen pintar dan petikan dialog daripada buku textbook surat 92 dijadikan rujukan untuk pembinaan video animasi ini. Video animasi ini juga dibentuk melalui rakaman suara guru dan juga karakter-karakter kartun berbentuk 3D. Tujuannya adalah guru dapat melatih murid-muridnya untuk membaca secara berpandu ataupun cara murid-muridnya menyampaikan petikan dialog dengan betul. Selepas video animasi ini, 2 orang murid secara rawak akan dipilih untuk melakukan aktiviti main peranan berdasarkan dialog dalam buku teks tersebut. Murid-murid lain dikehendaki untuk menyebut semula kata majmuk bebas yang terdapat dalam dialog tersebut. Ini adalah pautan video animasi tersebut. Seterusnya, kemahiran berfikir seperti menghubung kait, menganalisis dan juga membuat gambaran turut diterapkan dalam aktiviti langkah pertama ini. Dan seni bahasa yang diberi penekanan adalah kata majmuk bebas, sebutan dan intonasi. Dan terdapat 2 soalan akan dikemukakan oleh guru semasa langkah 1 ini berlangsung. Iaitu soalan pertama adalah senaraikan kata majmuk rangkai kata bebas yang diperolehi dalam video ini. Dan soalan kedua adalah apakah perbuatan dalam video ini yang menunjukkan ciri-ciri budi bahasa. Contoh jangkaan jawapan adalah memberi salam, bercakap dengan nada suara yang sesuai, penggunaan laras bahasa yang baik dan sebagainya. Baiklah, aktiviti PDP ini diteruskan kepada langkah kedua di mana masa selama 15 minit diperuntukkan untuk menjayakan langkah kedua ini. Teknik yang digunakan oleh guru adalah perbincangan kumpulan dan cara pelaksanaan adalah putaran roda pelangi dilakukan supaya melalui aktiviti ini murid dalam kumpulannya akan mendapatkan 4 kata majmuk bebas dan murid-murid perlulah menghasilkan satu skrip dialog yang bertemakan budi bahasa budaya kita dalam pelbagai situasi dan situasi ini akan diberikan oleh guru secara awak. Antara situasi-situasi yang dirancang oleh guru adalah amalan berbudi bahasa dalam skop diri, amalan budi bahasa dalam institusi keluarga, amalan berbudi bahasa dalam institusi pendidikan, amalan berbudi bahasa dalam hidup bermasyarakat dan amalan berbudi bahasa sebagai identiti negara kita. Dan murid diarahkan untuk menyediakan satu skrip dialog dalam kertas majuk menggunakan kata majmuk diperolehi. Di samping itu, murid dikehendaki untuk mengidentifikasikan kata majmuk bebas yang digunakan dengan menampal font berbeza dari keratan surat khabar yang akan dihulurkan oleh gurunya. Jadi, dalam aktiviti ini, kemahiran berfikir seperti membuat urutan dan mereka cipta diintegrasikan selain kemahiran berfikir aras tinggi seperti mengaplikasi dan juga mencipta. Bukan itu sahaja, ciri-ciri pedagogi abad ke-21 seperti kolaboratif, kreatif, kritikal dan komunikasi juga diaplikasikan oleh guru semasa merancang aktiviti langkah kedua ini. Dan aspek seni bahasa yang diberi penekanan adalah sistem bahasa dan juga kosakata. Selain itu, kecerdasan pelbagai seperti interpersonal verbal linguistik juga diberi keutamaan semasa aktiviti langkah 2 ini dilaksanakan. Dan teknik seperti perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan murid dan ide hibur dipraktikan dalam aktiviti ataupun aktiviti dalam langkah kedua ini. Bukan itu sahaja,
Aktiviti dalam langkah 2 ini dibina berdasarkan teori taksonomi Bloom di mana murid-murid dikehendaki untuk mengintegrasikan 3 domain yang disarankan dalam taksonomi Bloom, iaitu domain kognitif, iaitu melibatkan intelektual dan pemikiran moral. Keduanya adalah domain afektif di mana melibatkan emosi, perasaan dan juga apa yang inginkan oleh murid ataupun sentimen mereka, dan ketiga adalah domain psikomotor iaitu menilai perkembangan pelajar. Dan aktiviti yang melibatkan psikomotor dalam aktiviti adalah cara murid-murid menggunakan gunting ataupun cara mereka menghandalkan gunting itu untuk menyiapkan tugasan mereka dalam langkah kedua. Dan ini adalah pautan untuk roda pelangi yang merangkumi kata majmuk bebas. Pembentangan diteruskan kepada langkah 3 dalam aktiviti ini di mana masa selama 22 minit diperuntukkan untuk aktiviti ini di mana langkah ketiga ini merangkumi 3 proses utama iaitu penilaian yang melibatkan semua murid, aktiviti penggayaan yang melibatkan murid seramai 20 orang dan juga aktiviti pemulihan yang melibatkan 5 orang murid dalam kelas ini. Dan dalam aktiviti penilaian ini, aktiviti improvisasi ataupun aktiviti mempersembahkan dialog yang disediakan oleh murid akan berlangsung dan guru akan membuat pemerhatian serta penilaian terhadap persembahan murid-muridnya. Aspek tata bahasa seperti intonasi, jeda, tekanan, nada, sebutan diberi penekanan semasa fasa penilaian berlangsung. Dan pentas mini dibina menggunakan 4 kursi di dalam bilik darjah supaya murid-murid akan mendapat motivasi dan mereka akan melakukan persembahannya dengan penuh motivasi dan semangat berpasukan. Dan penilaian objektif ini dilakukan pada semasa proses penilaian ini di mana guru akan memastikan bahawa adakah murid-muridnya berkeupayaan untuk menggunakan ataupun menulis skrip dialog dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2 kata majmuk bebas mengikut konteks yang betul. Seterusnya adalah proses penggayaan di mana 20 murid terlibat secara langsung dalam proses ini. Aktiviti dirancang adalah mereka diperlukan untuk menukarkan skrip yang dihasilkan kepada bentuk komik ringkas. Dan tumpuan diberikan kepada kreativiti murid dalam mengubah suai skrip drama kepada komik ringkas. Dan sebagai aktiviti pemulihan, guru telah pun sediakan aktiviti teka silang kata di mana murid akan melengkapkan aktiviti silang kata dalam lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Kemudiannya adalah fasa penutup ataupun langkah penutup di mana 5 minit digunakan untuk guru melakukan penutup sosial dan juga penutup kognitif. Sebagai penutup sosial, guru akan menceritakan kepentingan amalan berbahasa di kalangan masyarakat dan 3 persembahan improvisasi yang terbaik akan dipilih oleh guru untuk memberi ganjaran sebagai pemakin motivasi intrinsik. Dan syarat pemilihan persembahan yang terbaik adalah memaparkan kemahiran kritikal pendidikan abad ke-21 serta konsep 6C dalam PAK 21 tersebut. Baiklah, sebagai penutup kognitif pula, murid akan menenaraikan kata majmuk bebas yang mereka pelajari sepanjang PDP berlangsung dan guru akan mengedarkan kod QR yang mengandungi penerangan, gamifikasi dan latih tubi berkaitan topik dipelajari. Dan murid perlu tampalkannya dalam buku latihan mereka supaya mudah mengimbas kod tersebut bila-bila masa. Jadi, dalam fasa penutup ini, kemahiran berfikir merumus itu diberi penekanan yang tinggi supaya murid dapat mengimbas kembali dan juga merumus apa yang dipelajari oleh mereka sepanjang aktiviti PDP ini berlangsung. Dan juga guru juga dapat membuat rumusan bahawa adakah objektif yang ditentukannya sebagai objektif pembelajaran itu dapat dicapai ataupun tidak. Ini adalah kod QR yang disediakan oleh guru kepada murid-murid. Terusnya adalah refleksi. Jadi, secara
Hanya kelebihan rancangan pengajaran harian ini adalah murid dapat menguasai konsep kata majmuk bebas serta bijak mengaplikasinya dalam penulisan serta persembahan drama berbentuk improvisasi yang bertemakan budi bahasa budaya kita, dan semua murid melibatkan dirinya secara aktif sepanjang proses PDP ini berlangsung. Bukan itu sahaja, guru dapat mencungkilkan keyakinan diri murid turut memangkinkan melalui persembahan murid di hadapan kelasnya. Melalui itu, murid dapat membaiki dan mempertingkatkan lagi gaya pertuturan serta komunikasi mereka yang menepati konsep mencapai objektif pembelajaran yang ditentukan oleh guru. Dan kekurangannya pula, terdapat sebahagian murid yang kurang faham terhadap isi pelajaran yang diajar oleh guru. Seterusnya, masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup disebabkan pencapaian internet yang lemah. Hal ini menyebabkan murid menghadapi kekangan untuk mengakses bahan bantu belajar berbentuk interaktif yang disediakan oleh guru. Sebagai langkah penambahbaikan ataupun cadangan penambahbaikan, guru perlu mengajar dengan cara lain dalam PDP yang akan datang, ataupun gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji dan mengukuhkan hubungan silaturahim antara murid. Dan guru perlulah bersedia dengan sebarang kemungkinan yang berlaku. Jadi guru perlulah menyediakan bahan bantu mengajar bukan sahaja berorientasikan TMK tetapi sebagai maujud dan sebagainya supaya dapat mengelakkan ataupun menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Dan akhirnya adalah guru perlulah memastikan capaian internet di kawasan sekolah sebelum merancang penggunaan bahan bantu belajar bersumberkan. Lampiran pertama ini merujuk kepada video lagu Budi Bahasa Budaya Kita yang disediakan oleh guru semasa aktiviti set induksi. Dan ini adalah pautan kepada lagu ini. Seterusnya adalah lampiran kedua, iaitu yang memaparkan video animasi berjudul Sapaan Mesra yang disediakan oleh guru. Ini adalah pautan untuk mengakseskannya. Lampiran ketiga pula menunjukkan contoh ataupun cadangan aktiviti penghasilan skrip dialog. Di sini kita boleh melihat ada perbezaan ataupun kata majmuk bebas diidentifikasikan menggunakan font yang berbeza warna dan saiz untuk menimbulkan ataupun untuk meng-highlightkan apakah kata majmuk bebas yang digunakan. Dan skrip ini dibina berasaskan judul Amalan Berbudi Bahasa dalam Hidup Bermasyarakat, khususnya semasa menziarahi rakan yang sakit. Kita teruskan kepada lampiran yang keempat, iaitu lembaran kerja yang menunjukkan aktiviti cari kata yang disediakan sebagai aktiviti pemulihan kepada 5 orang murid. Dan ini adalah jawapannya. Dan lampiran seterusnya adalah lampiran kelima yang memaparkan kod QR dan antarmuka Google Sites yang disediakan oleh guru. Dan lampiran terakhir adalah roda pelangi yang merangkumi kata majmuk bebas sebanyak 29 kata majmuk bebas, dan murid akan memutarkan roda ini secara interaktif dan setiap kumpulan akan mendapat 4 kali percubaan untuk mendapatkan 4 kata majmuk bebas untuk menyediakan skrip dialog mereka berdasarkan tema Budi Bahasa Budaya Kita. Secara keseluruhannya, saya dapat mengesyorkan bahawa melalui RPH ini, seorang guru dapat memupuhkan lagi amalan berbudi bahasa dalam kalangan pelajar dengan memberi pendedahan terhadap konsep dan juga tindakan yang menunjukkan amalan berbudi bahasa yang menjadi keunikan rakyat Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi.